Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Di Malaysia, mungkin ada yang belum terdedah dengan baka lembu istimewa seperti Wayu. Namun, rata-rata ada yang sudah mula menternak baka ini. Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua yang mungkin Hawa ketika ini sedang memasak di dapur, sedang menonton TV, mengajar anak-anak anda PDPR di rumah. Apa saja pun yang sedang anda lakukan hari ini, terima kasih kerana terus memilih kami Wanita Hari Ini sebagai siaran anda di tengah hari ini. Harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat sahaja dan kekal dalam suasana yang positif. InsyaAllah hari Selasa dah kan hari ini. Pastinya ramai yang menantikan apakah topik yang akan dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Tetapi sebelum itu Fiza, ayo kita lihat kembali seperti biasa kami di Wanita Hari Ini. Pastinya semua masyarakat pun memang peka dengan keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19. Tetapi ayo kita lihat kembali angka pada hari semalam iaitu kes baharu positif COVID-19 ialah sebanyak 3,100 kes, masih lagi 4 digit. Tetapi yang cukup mendukacitakan ialah jumlah kematian Fiza, kalau kita lihat 24 kes kematian tertinggi yang direkodkan. Betul tu Hawa, dan ini kita nak kongsikan kepada anda semua peringatan untuk diri kami dan juga anda semua yang COVID ini mempunyai tempoh inkubasi. Jadi pastikan kalau walaupun anda rasa pada mulanya anda tidak bergejala, tapi kalau anda mungkin pernah bersama ataupun mendekati mereka yang mempunyai virus COVID-19 ni, pastikan anda kuarantin diri anda. Yang paling penting sekali, kita harus mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelutup muka setiap masa, dan yang paling penting sekali Hawa, jangan keluar rumah kalau tak perlu. Sebab kalau kita lihat kan, walaupun dibenarkan untuk menaiki basikal 2 orang ataupun berjoging di taman dan sebagainya, kalau kadang-kadang kita tengok kalau kita pergi ada juga yang datang secara berkumpulan tanpa ada penjarakan fizikal. Pastikan anda jaga diri anda. InsyaAllah jika kita bekerjasama, kita sama-sama dapat menangani dan juga melandaikan lengkungan positif COVID-19 ini. Okey, sebelum kita nak berborak lebih lanjut lagi tentang apakah yang bakal kami bawakan kepada anda setiap hari Selasa, pasti akan ada menu-menu istimewa yang kami kongsikan. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dahulu segmen Jom Masuk TV bersama dengan Karya Kosmetik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Nama saya Nur Emel. Saya faham wanita-wanita di luar sana ada masalah yang sama, iaitu nak cantik tapi tak sempat, tak cukup masa. Jadi disebabkan itulah saya mengeluarkan produk daripada Karya Kosmetik. Produk pertama yang saya bawakan hari ini adalah tinted sunscreen. Tinted sunscreen ni bukan sunscreen biasa yang hanya melindungi wajah daripada sinaran matahari yang berbahaya, tetapi ia melembabkan kulit wajah dan juga melambatkan proses pigmentasi kulit. Selain daripada itu, tinted sunscreen ini didatangkan dengan SPF 50 dan juga broad spectrum dengan 3 warna pilihan yang sesuai dengan tona kulit Asia. 3 dalam 1. Kenapa? Sebab ia boleh bertindak sebagai moisturizer, sunscreen dan juga foundation. Hanya RM97 dan percuma span wajah ni jika stok masih ada. Produk kedua adalah makeup kit Virus 1 Malaysia. Dengan satu compact size macam ni, dia dah komplit dengan 3 lip cream, 3 eyeshadow, bronzer, highlighter dan juga blusher. Multifunction 10 dalam 1. Saya juga nak bagi percuma velvet pouch dan pensel kening secara percuma jika anda cepat. Okey? Produk ketiga adalah lip matte. Lip matte ni melembabkan bibir dan ianya juga didatangkan dengan 6 pilihan warna yang sesuai untuk kegunaan harian. Terdapat 2 pilihan set, iaitu set Juwita dan set Manis, dan boleh dijadikan sebagai eyeshadow dan juga cream blusher. Jadi istimewa untuk semua penonton Wanita Hari Ini, saya nak bagi diskaun
sehingga RM60 untuk combo yang pertama iaitu makeup kit dan juga tinted sunscreen. Jadi harga selepas diskaun adalah RM185. Combo kedua, tinted sunscreen dan juga lip matte. Harga selepas diskaun adalah RM173. Combo ketiga, dua tinted sunscreen RM178. Jangan lepaskan peluang, hubungi semua nombor-nombor yang tertera di kaca TV untuk dapatkan harga-harga diskaun dan jangan lupa follow Instagram rasmi kami iaitu Karya Kosmetik. Stay safe and happy shopping. Itu dia tadi segmen tajaan daripada Karya Kosmetik. Tapi kami juga ada sesuatu yang nak dikongsikan daripada Lactogrow. Silakan Hawa. Ini yang ingin dikongsikan oleh jenama Grow Happy Nestle Lactogrow. Tip inspirasi Grow Happy ke-23, belajar tolong-menolong. Sediakan jadual untuk keluarga supaya anak-anak ada rasa tanggungjawab dan seronok untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Contohnya lipat kain dan simpan baju. Selain berdisiplin, ia dapat mendidik nilai kerjasama dan ringan tulang. Oleh itu, si manja akan menjadi lebih bijak dan ceria bila perutnya selesa. Minumlah Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa. Ini tips yang cukup membantu ibu bapa untuk menceriakan anak mereka dan menggalakkan mereka untuk tolong-menolong. Okey, itu tentang Lactogrow. Ini kami nak kongsikan sesuatu yang dipilih oleh rakan penolong penerbit kita iaitu Tasha hari ini, yang mana di dalam tempoh PKP ni, dalam juga keterbatasan aktiviti yang boleh kita lakukan bersama seisi keluarga, sebenarnya ada macam-macam juga aktiviti yang boleh sama-sama kita lakukan untuk mewujudkan satu suasana yang lebih kondusif di rumah. Ini antara bingkisan TikTok pilihan yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam, Allah-kazam. Mino sokai no sorakete, kyo jetsutakatu kangkang jauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. To all departing passengers of Cebu Pacific Air Flight 5G5. To all departing passengers of Cebu Pacific Air Flight 5G5. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking. Just about ready to depart. We should be away on schedule. Ni mesti ramai yang rindu nak pergi melancong, nak ke sana ke sini, tapi tak boleh. Rindulah Fiza, tetapi tak apa. Sekarang ni kita rancangkan dulu. Entah bila lah boleh ya. Baiklah, okey Hawa. Hari ini hari Selasa seperti biasa. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton wanita hari ini yang telah pun ternanti-nanti apakah agaknya menu yang bakal kita kongsikan pada minggu ini. Hari ini kami nak kongsikan salah satu menu yang mungkin anda kat rumah ibu-ibu ataupun anak-anak yang mungkin nak masak untuk sisi keluarga tak tahu, tak ada idea nak masak apa. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda variasi menu daging. Hawa suka makan daging, masak apa? Oh, daging saya suka kalau sup Fiza. Itu memang kegemaran saya. Dan tak silap saya hari ini ada tetamu kita yang akan kongsikan resepi sup daging ya. Betul, bihun sup daging. Dan kami juga akan berkongsi kepada anda cara pemilihan daging yang terbaik, tips-tips penyimpanan dan juga pelbagai lagi informasi-informasi menarik akan terus kami kongsikan selama 1 jam bersama dengan anda. Tapi sebelum tu Hawa, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Variasi menu daging itu yang dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Sebenarnya daging ini merupakan satu protein yang versatile kan Fiza, sesuai untuk masakan barat. Kalau di Malaysia biasanya rendang daging, daging masak lemak kan. Ada macam-macam lagi. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut lagi Hawa, apakah yang dikongsikan bersama dengan kita di Wanita Hari ini, rakan wartawan kita Tasha telah pun menyediakan laporannya. Kita saksikan. Lembu terdiri daripada pelbagai jenis baka. Baka lembu yang sering dipilih untuk penghasilan susu ialah seperti Brown Swiss. Manakala baka lembu yang sering digunakan dalam menu masakan ialah jenis baka yang mempunyai daging yang tebal.
Di Malaysia, mungkin ada yang belum terdedah dengan baka lembu istimewa seperti Wayuu. Namun, rata-rata ada yang sudah mula menternak baka ini. Kebiasaannya, lembu ini diternak di Jepun dan Australia. Malahan, asal-usul Wayuu itu sendiri adalah lembu Jepun yang mana cara pembelaan lembu Wayuu dengan lembu biasa adalah tidak sama. Lembu Wayuu memerlukan perhatian dari segi makanan, perubatan dan penjagaan. Selain dilayan istimewa hanya untuk makan, mandi dan tidur supaya lembu tidak tertekan dan menghasilkan daging yang berkualiti. Bagi syarikat Meat Expert Premium Butcher yang mula membawa masuk 10 ekor anak lembu Wayuu pada tahun 2018, mereka menggunakan teknik artificial insemination dan embryo transfer yang dijalankan di bawah anak syarikat Koperasi Pendidikan Usahawan Berhad dengan kerjasama daripada Universiti Malaya untuk program ini. Pemindahan janin lembu Wayuu dengan menggunakan kaedah ibu tumpang dilakukan. Baka ibu Wayuu yang terbaik dipilih untuk membuat AI dari simen baka lembu Wayuu jantan yang bagus. Selepas 7 hari, janin akan dipindahkan ke ibu tumpangan. Itu dia. Bagi peminat-peminat daging lembu, terutama sekali daging Wayuu ni yang kebiasaannya kalau sebelum ni nak pergi makan yang premium kena pergi Jepun. Tapi jangan risau kerana ia turut dijual di Malaysia. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis daging yang berkualiti tinggi ini, kita bersama dengan Muhammad Firdaus Zainal Azwan dari Shah Alam. Apa khabar Firdaus? Hai. Okey. Firdaus, duduk di satu tempat, stabil-stabil, jangan bergerak-gerak. Okey? Kita nak kongsikan. Tadi kita dah dengar sedikit tentang lembu ataupun daging Wayuu itu sendiri kan. Mungkin boleh dikongsikanlah sebenarnya apakah jenis-jenis daging yang kebiasaannya popular dan juga orang kata premium ataupun elok untuk dimakan sebenarnya. Okey, untuk di Meat Expert kami ada 4 jenis daging. Yang pertama daging lembu tempatan lah. Yang kita biasa tahu adalah daripada baka Brahman dan KK. Yang kedua adalah jenis lembu-lembu sador. Yang ini adalah jenis Bali, Charolais, Limousin. Yang ketiga lembu Black Angus. Black Angus ni dibawa daripada Australia dan Thailand. Dan yang keempat adalah jenis yang paling special, lembu Wagyu. Itu diternak di Malaysia. Baik, Firdaus, apa sebenarnya yang membezakan jenis-jenis daging ni, Firdaus? Okey, jenis daging ni dia beza first daripada baka. Dia setiap baka dia berbeza rasa, berbeza tekstur dan kelembutan. Dan memang yang seperti kita tahu, baka Wagyu memang yang terbaik lah. Sebab dia ada grade dia sendiri. Grade daripada marble 1 sampai ke 12. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang daging ni, ia bukan sahaja enak untuk dijadikan hidangan seperti steak ataupun orang kata hidangan antarabangsa, tetapi kalau kita di Malaysia ni popular juga dengan resipi rendang, daging masak kicapnya sebagainya kan. Tetapi bagaimana kita nak tahu bahagian-bahagian mana daging tu sebenarnya yang sesuai untuk dijadikan menu masakan tertentu, Firdaus? Okey, kalau untuk steak kita biasa gunakan bahagian loin ataupun bahagian yang lembut lah. Dia memang lembut dengan cara tersendirinya. Tapi kalau daging untuk yang masak biasa ni, kita ada daging bahagian blade, topside, chuck. Itu daging tu sesuai untuk masakan berkuah. Kalau kebiasaan Chinese, dia akan gunakan bahagian shank dan chuck untuk masakan braised dan stew. Yang berkuah lah. Okey. Firdaus, mungkin boleh kongsikanlah juga. Kalau kita lihat di visual tadi, ada sejenis yang kita panggil apa sebutannya, tak tahu betul ke tak betul, tomahawk. Tomahawk. Dan kalau kita lihat ada juga daging yang alur uratnya tu berbeza-beza teksturnya. Macam mana kita nak tahu adakah itu sebenarnya daging tebal yang bagus ataupun bagaimana? Dia daripada bahagian daging ni, dia berbeza setiap cara masakan. Okey. So, bila kita tahu tentang anatomi daging tu sesuai untuk sama ada masakan berkuah ataupun masak begitu saja. Kalau goreng macam tu je dia dah lembut dah. Dia ada bahagian ni. Antaranya kalau bahagian loin, short loin, strip loin, tenderloin, flat iron, itu dia adalah bahagian-bahagian yang lembut lah. Okey, Kalau yang
boleh masak untuk masakan berkuah. Tadi Firdaus pun ada kongsikan mengenai anatomi daging kan, ada sirloin, ada loin, ribs dan sebagainya. Bagaimana pula dengan tips dan untuk kita menilai kesegaran daging tu, Firdaus? Okey, untuk segaran daging, kita boleh tengok daging tu dia merah. Bila di vacuum pack ni, daging tu dia tak mengeluarkan air yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, daging tu tidak hijau. Okey. Bila daging hijau, itu bermaksud yang daging tu dia rosak. Oh, okey. Okey, tapi mungkin ini satu tips terakhir lah kan nak dikongsikan kepada penonton, cara penyimpanan daging yang terbaik dan berapa lama sebenarnya kita boleh simpan daging kita ini di dalam peti sejuk beku sebenarnya? Okey, kalau peti sejuk beku dia boleh simpan sampai 6 bulan ke setahun. Tapi kalau kita chillkan saja, kita kena pantau dia punya suhu daripada 2 ke -2. Tapi tidak boleh bercampur dengan apa-apalah. Contohnya macam ikan, ayam, dia biasanya peti sejuk di rumah, dia suhu dia adalah 0 digri. Jadi kita kena maintainkan suhu 0 digri untuk chill. Tapi kalau betul dia tak ada masalah. Baiklah. Dia boleh simpan lama. Okey, pastikan suhunya 0 darjah Celsius ya, Firdaus. Baik, soalan terakhir kepada Firdaus, boleh kongsikan laman sesawang Instagram untuk penonton nak tahu jenis-jenis daging dan mungkin kaedah-kaedah penyediaannya di Instagram. Silakan Firdaus. Okey, boleh tengok Instagram kami, meatexpert_my. Dan Facebook adalah Meatexpert. Dan kami akan sekarang ni branch kami yang pertama adalah di Shah Alam dan kami akan buka lagi satu branch di Kota Damansara. Dan kita ada kongsikan pelbagai tips, pelbagai jenis daging. Boleh tengok di Instagram kami lah. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Firdaus di atas tips-tips bagaimana cara untuk kita memilih daging yang mana sesuai untuk kita sesuai padankan dengan masakan kita dan juga tips cara penyimpanan yang sebaiknya. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih sekali lagi Firdaus. Okey, kalau tadi Hawa suka makan mihun sup daging kan? Tapi saya sebenarnya suka menu kari hijau walaupun sebenarnya saya tak makan daging. Tapi ini saya nak kongsikan, kita nak kongsikan resepi daripada Mama Su Kitchen iaitu Puan Ros Ayu Ahmad yang berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke Mama Su? Alhamdulillah sihat. Okey. Lalu berjumpa Mama Su kan, tetapi kali ini kita berjumpa di atas talian saja. Baik Mama Su, kan? tentang kari hijau daging ni, memang kalau kari hijau ni berasal dari Thailand kan? Tetapi boleh kongsikan keistimewaan kari hijau daging Mama Su ni? Actually kari hijau ni memang inspirasi daripada Thailand. Mama Su suka pergi travel kan, so rasa masakan orang, so kita cubalah. Bila kita suka makan, kita akan cuba masak. Mama Su mungkin boleh terus kita kongsikan apakah bahan-bahan diperlukan dan juga daging yang digunakan untuk menu Mama Su kali ini. Okey, untuk kali ini Mama Su gunakan batang pinang, tenderloin, sebab kita nak mudah cepat masak kan. Boleh je guna daging lain pun, brisket ke, tak ada masalah ya. Okey, bahan utama untuk kita masak kari daging hijau ni semestinya cili hijau, cili api hijau, cili besar hijau, akar ketumbar, bawang putih, bawang merah, lengkuas dan halia. Kita blender semua ya. Saya boleh bayangkan Mama Su bila ditumis baunya naik tu mesti wangi sangat dekat rumah tu kan? Betul. Okey, Mama Su, bila kita cakap tentang penggunaan daging, masak daging ni kan, kadang-kadang kita takutlah daging kita tu tak empuk walaupun lah kita gunakan daging bahagian yang bagus seperti batang pinang dan sebagainya kan. Kalau Mama Su sebagai seorang yang pakar dalam bidang masakan ni, apa antara tips yang memang selalu Mama Su guna pakai dari segi mungkin pemotongan daging tu ke, kalau Mama Su boleh kongsikan? Okey, nak kata pakar tu taklah ya, tak share lah kan. Okey, kalau Mama Su akan potong lawan urat ya, lawan arang urat. Okey, itu salah satunya lah. So kalau kata daging tu mesti fresh, merah, nampak merah berdarah macam tu kan, itu memang fresh lah, dia akan insyaAllah akan lembut lah. Selalunya Mama Su tak ada tip-tip yang lain-lain, memang simple macam tu je.
Betul tu, sebab kalau kita nak makan daging ni kan kita tak berapa kurang gemar lah yang lihat kan. Yang paling kita pentingkan daging tu lembut, sedap, senang ya, nak betul. kunyah kan. Yang tu kena makan wagyu. Kena makan wagyu. Okey, Mama Su, kita terus kepada resepi kita pada hari ini kan. Kalau kita lihat tadi ada juga santan yang dimasukkan dan juga sayur-sayur. Boleh tak Mama Su kongsikan? Sekarang bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, Mama Su sebut tadi tu kita kisar, ini kita tumis, masukkan jintan putih, jintan manis dan serbuk ladi hitam sikit untuk bagi dia rasa lagi lah ya. Bila kita dah tumis semua tu, bagi pecah minyak, masukkan serai untuk wangi, bau wangi. Dah pecah minyak semua nanti, barulah kita masukkan daging. Orang dulu panggil apa? Matikan darah, matikan air daging dulu. Yes. Kita gaul sebati, lepas tu kita boleh masukkan air dan renihlah bagi empuk sikit. Berapa lama tu kita nak renihkan, Mama Su? Okey, renih ni kan Hawa, kita bergantung pada daging tu sendiri. Kalau daging tu cepat lembut, 10 minit pun dah lembut dah. Sebab tu lah guna batang pinang kot ya? Ya, betul. Boleh je guna daging lain, tapi kita boleh rebus dahulu, terlebih dahulu. Tu boleh jimat masa kan? Satu tipsnya. Mama Su kan, kalau kita cakap tentang kari hijau ni kan, dia memang ada keistimewaan dari segi baunya, aromanya kan? Ya. Selain daripada sayuran tu ada macam-macam juga Mama Su masukkan daun apa tu Mama Su? Sekarang ni tadi Mama Su masukkan daun limau purut. Ni kita masukkan terung hijau. Boleh juga gunakan terung pipit ya, tapi Mama Su lebih suka terung hijau daripada terung pipit. Tapi kalau suka boleh letaklah. Dan masukkan santan. Lepas tu baru kita masukkan santan, kita renihkan dengan api yang perlahan. Kita tak nak bagi santan tu pecah ya, Fiza? Sedap kalau kita tengok tu kan. Lagi seronok kalau dia sampai ke sini. Mama Su, ini hasil yang dah masukkan sos ikan ya, untuk rasa ala-ala Thai tu. Kita kena masukkan sos ikan. Okey. Lepas tu Mama Su letakkan serbuk perisa sedikit, garam. Kalau Fiza perasan, tengok macam-macam sayuran ada kan. Kacang panjang. Kacang panjang ni kita boleh bubur las lah. Boleh je tukar sayur lain yang kita nak. Alright. Nak bagi dia crunchy tu kan? Yes. Jangan lupa tau, paling penting kita bubur ni daun Thai basil klasik. Itu last kita bubur. Dan kita boleh perahkan limau nipis. Kalau orang yang suka asam jawa boleh pakai asam jawa, tapi Mama Su prefer limau lah. Make sure perah last. Baiklah, Mama Su, mungkin ramai juga penonton-penonton yang terliur dan teringin nak tahu lebih lanjut lagi tentang resepi ini dan resepi-resepi lain yang banyak dikongsikan oleh Mama Su. Kalau boleh dikongsikan laman sawang Instagram Mama Su. Okey, yang berminat bolehlah menjenguk laman laman IG Mama Su Kitchen, Mama_Su Kitchen. Banyak Mama Su sharekan resipi juga ya. Alright. Okey. Terima kasih Mama Su. Terima kasih Hawa, terima kasih Fiza. Okey, Hawa silakan. Baik, sebelum kita teruskan dengan resepi-resepi dan menu-menu yang seterusnya, pasti semua pun tak sabar. Ayo kita saksikan bingkisan mengenai trivia daging. Silakan. Daging lembu merupakan sejenis makanan yang sangat popular semenjak zaman prasejarah lagi. Tahukah anda, penggunaan daging ini berbeza bergantung kepada jenis pemotongannya. Daging batang pinang atau daging rusuk sering digunakan di Eropah dan Amerika Syarikat untuk dijadikan sebagai steak. Manakala di negara Asia, ianya sering digunakan untuk jenis makanan lain seperti sup dan rendang. Selain itu, daging lembu mempunyai dua cara penyediaan yang berbeza, iaitu melalui proses penuaan secara kering dan basah. Penuaan secara kering kebiasaannya akan menggunakan cara daging gantung, manakala penuaan secara basah akan menggunakan beg tertutup vakum untuk mengekalkan kelembapan daging tersebut. Struktur daging juga bergantung pada usia haiwan tersebut. Untuk mendapatkan daging yang lembut, berair dan warnanya lebih kemerahan, haruslah memilih lembu muda. Daging lembu termahal ialah daging wayu. Harganya boleh mencecah sehingga RM2,000 sekilogram. Daging ini dikatakan seolah-olah rasa mentega, lemak tinggi serta sangat lembut dan struktur dagingnya yang tersusun cantik. Selain itu, daging lembu merupakan daging rendah lemak dan sering digunakan dalam menu diet kerana pencernaannya yang perlahan serta dapat membekalkan tenaga untuk masa yang lama.
Itu dia fakta-fakta mengenai daging. Okey, resepi yang seterusnya ni saya tak sabar nak berbual dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Muhammad Daniel Aiman Kamil dari Pendang, Kedah yang akan kongsikan mengenai bihun sup daging. Hello Daniel. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Awa dan Kak Fiza. Ya, okey. Daniel, mungkinlah kita terus mulakanlah. Dari mana sebenarnya idea ataupun inspirasi resepi bihun sup daging ini? Kalau dikongsikan. Okey, asal resepi bihun sup ni daripada ayah saya sendiri. Dia bermula masak di kampung. Dan sebagai contoh saya bagi, dia mula masak pada majlis keramaian dan dari situ beliau menambah baikkan resepi tersebut untuk diguna pakai pada waktu kini. Penambahbaikan, modify. Baik, kalau kita lihatkan Daniel, sebenarnya bihun sup ni dekat mana-mana ada. Tetapi apa yang istimewanya bihun sup daging yang nak dikongsikan oleh Daniel ni? Okey, macam bihun sup yang kami gunakan ni, sup kami tak gunakan bahan MSG, iaitu bahan yang penambah rasa yang dibuat daripada untuk makanan Cina kan. Kami menggunakan sepenuhnya resepi rempah asli. Apa antara rempah-rempahnya tu, Daniel? Rempah-rempahnya macam perencah sup, sup bunjuk tulang, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, bawang besar, bawang putih, halia, cili hijau dan daun pandan. Dan penambah rasa untuk bihun sup ni adalah minyak bawang. Oh, okey. Sebab tadi Daniel katakan ini kan sebenarnya resepi turun-temurun daripada ayah, kemudian diguna pakai untuk orang kata dimasak dengan kesesuaian cita rasa hari ini kan. Daniel, berapa lama masa yang diambil kebiasaannya untuk masak satu periuk sup ni? Untuk daging dan rempah sebati, kita ambil masa dalam 2 jam untuk dia masak. Lama juga tu. Mungkin sebab nak daging tu empuk ya, Daniel? Ya, betul. Untuk daging tu empuk. Daniel, kan kebiasaannya daging yang digunakan ni daging tempatan ataupun daging import yang digunakan untuk menu bihun sup utara ni? Daging yang kami gunakan daging tempatan untuk merasakan, untuk bagi dia rasa manis kuah dia. Tu dia, saya suka dengar dia cakap tu bagi rasa manis kuah dia. Rasa manis. Kalau kita lihat di visual ketika ini kan ada juga daging yang dipotong. Kemudian kan Daniel, kenapa warna mihun ni warna sedikit kekuningan? Kalau kita lihat kalau di Kuala Lumpur ataupun di Selangor ni warna mihunnya warna putih saja. Tapi mungkin Daniel boleh kongsikan sikit. Bihun tu warna kuning sebab kami gaulkan dengan kunyit untuk bagi color tu menjadi macam nama company kami lah, Royal Utara tu. Okey. Daniel mungkin boleh kongsikanlah juga kan kalau mihun sup di sini kebiasaannya kan Hawa kita makan dengan sambal kicap kan. Tapi kalau mihun sup utara ni dimakan dengan sambal yang bagaimana? Kami ada 2 sambal, sambal kicap dengan sambal cili. Okey, cili merah tu ya? Cili merah ya. Okey, selain daripada bihun sup daging ni, apa antara menu-menu yang ada di Royal Utara ni? Macam menu-menu dekat kami punya kedai, nasi daging, nasi ayam, laksa, konteteng dan bihun sup. Okey. Baiklah Daniel, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton wanita hari ini kalau mereka mungkin teringinlah yang tinggal di sekitar Kedah tu kan, nak lihat dengan lebih lanjut lagi variasi menunya, mungkin boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook yang boleh dikongsikan. Okey, untuk Instagram kami letak royal_utara_official. Dan untuk Facebook bihun sup dan nasi daging Royal Utara Kedah. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Daniel di atas perkongsian berkaitan resepi mihun sup utara tadi tu. Terima kasih banyak-banyak Daniel. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih Hawa Fiza. Sama-sama. Terima kasih. Hawa. Baik. Silakan. Resepi yang seterusnya yang akan dikongsikan oleh tetamu kita, Chef Yang Jamil, iaitu daging salai. Sudah pun berada di talian. Hello Chef.
Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef ni, nama menu pun menu daging salai CYJ Meraung. Chef yang jamin Meraung. Dia lama tak makan, dia meraung terus. Okey, Chef, kita boleh terus kongsikanlah kan. Rindu juga tak dapat berkesempatan bersama dengan Chef di studio hari ini. Tapi Chef mungkin boleh kongsikan, Chef, keistimewaan resepi yang nak dikongsikan oleh Chef hari ini. Okey, sebenarnya resepi chef ni simple aja, memang mudah pun kalau nak dia buat pun memang dia punya bahan pun mudah dan juga senang didapati kan. Itu yang jadi kemudahan kepada yang buat menu ni. Okey. Dan resepi ni memang mudah sangat-sangat. Okey. Dan bahannya adalah biasalah saya menggunakan daging batang pinang tenderloin, lepas tu gunakan ada halia, serbuk cili. Dan juga kita ada bawang putih, bawang merah dan juga menggunakan kicap majid dan juga dan juga minyak. Biasalah itu saja. Okey, itu bahan-bahannya. Tapi berapa lama tu kita perlu perapkan daging-daging tu, Chef? Okey, saya kalau untuk memerap ni saya paling kurang pun saya letak dalam 1 jam lah untuk memerapnya. Biar penyerapan tu berlaku kan. Dan tidak dia kita rasa kat luar je, kat dalam dia tak ada rasa apa-apa. Itu jadi masalahnya, betul tak? Chef, sambil-sambil penonton saksikan apa yang dilakukan oleh Chef ni, mungkin Chef juga boleh kongsikan kepada kami kan lah antara tips-tips ni, sebab ini yang menjadi masalah juga dalam kalangan suri rumah ataupun ibu-ibu bila masak kat dapur tu kan. Tadi Mama Su dah kongsikan cara potong tu kena lawan urat. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai daging biasa kan, daging kotak dan sebagainya, lambat nak empuk. Chef ada tak tips cara untuk melembutkan daging tu? Kalau dah cerita kena kelakar pula kan. Selalunya kalau untuk melembutkan, orang yang lembutkan masak. Gitu. Tidak. Chef, yang betul-betul, sebenarnya gini. Gini. Sebenarnya kalau bagi saya menggunakan memasak, saya bubuhkan sedikit soda bikarbonat ya untuk melembutkannya. Dan kalau saya dah memasak pun sekejap saja. Saya didihkan air, masukkan daging, masukkan soda bikarbonat. Lepas tu saya mendidih sekejap, saya tutupkan dia. Saya tutup tak tepi. Dalam masa setengah jam, insya-Allah dia akan lembut. Okey. Baik. Itu antara tipnya lah. Chef, kalau kita untuk daging salai ni pula kan, nak potong tu elok kalau potong nipis-nipis ke macam mana ketebalan dia tu, Chef? Okey, saya rasa bagi saya suka yang nipis-nipis dengan tebal sangat. Nanti kita kadang-kadang ikut pada api juga kan. Kalau masalah oven tidak ada masalah. Kalau salai ni dia terbuka. So saya nipiskan juga. Okey. Chef, tidak terlalu tebal. Okey, Chef, kebiasaannya kan kalau daging salai ni orang selalu popular masak gulai, masak lemak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat resepi Chef hari ni lebih kepada resepi yang simple untuk mungkin kita boleh rasa aroma bau ataupun smoke tu kan, ataupun yang disalai kan. Betul. Jadi kenapa resepi ni dipilih sebenarnya, Chef? Okey, sebenarnya resepi saya sebenarnya saya suka kepada salai ini bukan saja salai saja ni boleh dimakan begitu saja atau kita meracah saja ataupun makan dengan nasi kosong pun tak apa ataupun kita olahkan lain tidak punya masalah sebab dia terus makan. Tapi kalau yang dimasukkan salai tadi dia ada bau asap tadi itu adalah salai macam itik itu untuk digulaikan. Ini tidak ada bau asap dan tidak. Memang ini sesuai untuk makan itu saja. Boleh makan begitu saja macam tadi disediakan sos tepinya, kemudian Chef jadikan dia juga makanan dalam salad dan juga kerabu. Begitu ya, Chef? Ya, betul. Saya masukkan kerabu dan sebagainya. Ya, macam-macam ni kerabu. Okey. Chef, mungkin Chef boleh kongsikanlah juga kan bagi setengah individu, mungkin mereka ni kadang-kadang ada alahan terhadap daging merah, tak boleh makan. Kadang-kadang bukan sahaja daging tu tak boleh dimakan, tapi kalau sudu daripada bekas daging pun tak boleh dimakan. Mungkin kita bolehlah gantikan bahan lain dalam resepi yang sama sebagai bahan ganti kepada daging tu sendiri, Chef. Okey, sebenarnya daging ni ada dua jenis daging merah dan juga putih. Ada yang ada orang alahan kepada daging merah ni sebenarnya dan daging putih. Saya pun tak fahamlah, ada segelintirnya tak boleh masuk langsung nak makan daging merah ni atau daging sampai boleh jadi pengsan, muntah-muntah. Saya pun tak faham kenapa. Okey. Itulah saya pun tak faham. Tapi
itulah dia. Maknanya kita bolehlah gantikan. Kalau tak makan daging merah, kita boleh gantikan dengan daging putih, Chef. Okey, Daging putih Chef. antara daging putih lah ayam, ayam kan. Boleh makan daging putih Boleh itu satunya. juga guna dengan rempah-rempah dan bahan-bahan yang sama ya. Betul. Chef, Yang sama, macam betul. biasa penonton-penonton mesti tak sabar nak tengok kemeriahan Instagram CYJ. Boleh kongsikan Instagram CYJ. Oleh kepada pada follower chefnya Instagram chef ialah chef yang jamai _ Okey, yang itu dia. pentingnya kita menggunakan kicap magic tu yang terbaik tu Okey, lah. Chef. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Chef Yang Jamil di atas perkongsian resepi pada hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika, Hawa. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesalam. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada pelbagai lagi ingin dikongsikan. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kalau tadi kan Fiza, tamu dah kongsikan mengenai kari hijau daging, bihun sup daging, daging salai. Yang seterusnya? Kita nak kongsikan tentang resepi nasi daging dengan air asam. Kalau yang tak makan daging tu tapi yang air asam tu, itu sedap dia kan? dengar tu je dah macam tak sabar nak makan. Okey, sekarang ni di talian kita bersama dengan Nurdiana Aifa Kamil, juga daripada Pendang Kedah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana dengar? Ya, saya. Okey. Ya, dengar. Okey, Diana, boleh kita kongsikan ini resepi yang cukup istimewa. Kalau kita cakap tentang orang utara ni, memang resepi nasi daging ni antara menu yang popular. Boleh kongsikan tak apa keistimewaan resepi nasi daging ni? Okey, keistimewaan dia selalu macam kita tahu, nasi berlauk kita akan masak lauk asin dan nasi asin, betul? Betul. Okey, tapi kalau nasi daging kita akan masak sekali dengan beras tu lah. Beras yang kita masak nasi daging tu, kita masukkan sekali daging dalam tu. Comel adik Nurdiana kita ni. Boleh kongsikan tak bahan-bahannya, Nurdiana? Okey, antara bahan-bahan dia, kita masukkan pelantah, minyak sapi, minyak masak, and then bahan untuk di blender kita masukkan bawang kecil, bawang besar, bawang putih, sedikit bawang holland, lepas tu kacang biji janggus, buah keras dan sedikit badam. Tu untuk di blender, untuk ditumiskan lah. Okey, kemudian? Okey, selain itu daun pandan kita masukkan juga, daging yang dah direbus, gula batu, sos tomato, tomato puri, tomato sup, perencah sup, serbuk kurma, perencah nasi daging yang kami hasilkan sendiri. Itu antara keistimewaan lah. Sup tulang, susu sejat, garam dan juga beras. Okey. Keistimewaan dia, kami ada 24 bahan untuk kami hasilkan nasi daging itulah. Tu dia, 24 bahan apa? Bukan 2 hingga 4 ya, 24. Sebab tadi kan masa Diana sebut satu persatu bahan tu, saya pandang saya punya rakan penerbit kat sebelah ni, dia pun macam wow, terkesima. 24 bahan apa? Ya, betul tu. Banyak. Seterusnya Diana, proses seterusnya. Apa yang dilakukan seterusnya? Okey, seterusnya kita tunggu sekejap bagi daging tu kita rasa dulu. Daging tu lembut ke belum. And then kita baru kita boleh masukkan beras tu lah. Okey, Diana. Kemudian kita tutup. Kita nak tanya, sebab tadi Diana ada cakap yang sebenarnya daging tu direbus dulu kan? So maksudnya kita rebuskan asing daging, kemudian baru kita masukkan ke dalam periuk. Ya, betul. Okey, Hawa, ini yang orang kata tadi hero, ini heroinnya Hawa, air asam. Itulah dia. Kalau air asam pula, boleh ke dia nak kongsikan sedikitlah mengenai bahan-bahannya? Nak bagi air asam yang paling sedap tu. Okey, untuk air asam pula kita masukkan tomato, bawang, belacan, dan juga limau nipis tu. Simple je. Air asam ni semua boleh buat rasanya. Okey, itulah keistimewaannya. Okey, kalau kita lihat tadi kan, bila daging tu dah pun mendidih, kemudian beras dimasukkan, kemudian barulah kita orang kata masukkan beras tadi, dan juga ada bahan-bahan lain juga yang dimasukkan ke dalam periuk ni, Diana. Lepas tunggu daging lembut tu, kita masuk sikit susu sejat.
Susu sejak, garam tu. Yang tu yang akhir lah. Okey, kemudian kita tunggulah dia masak ya. Ya, betul. Okey, berapa lama kena ni? Kacau, kena selalu. Kena selalu kacau. Oh, kena selalu kacau. Nasi daging ni. Berapa lama masa dia ambil? Nasi daging ni 2 jam. 2 jam. 2 jam apa? Itulah. So kalau kita nak makan pukul 12, kita nak kena masak pukul 8. Ya, lepas subuh jangan 8. tidur. Potong semua siap-siap 24 bahan tu. Okey, mungkin Diana boleh kongsikanlah juga kan kebiasaannya nasi daging ni selain daripada dengan air asam, dia sesuai dimakan dengan lauk apa? Dengan lauk apa? Kan? Okey, kalau untuk orang KL kan dia tak biasa dengan tak ada kuah, betul? Betul juga. Kita boleh buat dalca. Okey. Makan dengan nasi daging tu. Kalau dekat kedai kami, biasanya kami buat dengan sup, air asam. Lepas tu letak sedikit kacang goreng. Okey, baiklah. Okey. Sebenarnya kalau kita dengar nama nasi daging ni, ingat ringkas sebenarnya ada pelbagai bahan-bahan nak menjadikannya cukup sempurna, cukup sedap. Terima kasih Nurdiana atas perkongsian. Okey, Instagram. Sama-sama. Kalau boleh dikongsikan Instagram Diana, nasi daging ni, kalau boleh dikongsikan Instagramnya. Okey, sama juga macam tadi. Instagram royal_utara_official. Okey, baiklah, terima kasih. Facebook, Terima kasih Diana. Terima kasih kita ucapkan kepada Diana di atas perkongsian itu tadi. Okey, dah macam-macam resepi kita kongsikan kepada anda tentang menu daging ni Hawa. Ada apa ni, kari hijau daging, kita ada daging salai, kita ada mihun sup dan kita yang paling penting sekali, kita dah tahu dan belajar tentang cara-cara untuk memilih daging yang sesuai untuk disuaipadankan dengan masakan kita. Betul, itulah basic dia sebenarnya kan. Cara potong daging pun kita kena tahu untuk menjadikannya lebih lembut, lebih sedap. Okey, sekarang ni kita rehatkan minda kita. Kita dengarkan dulu persembahan istimewa dengan single terbaru daripada Mimi Haris. Kita saksikan. Tapi jika difikir kembali, di manakah silapnya aku terhadapmu? Ada wujudnya cinta sejati, mengapakah air mataku terus mengalir, derita terpendam, senyum kepuraan, dah selalu aku biasakan cerita merata, tidak akan mampu memecah sepi. Tapi jika difikir kembali, di manakah silapnya
mengadu kepuraan dan selalu aku biasakan cerita meronta, tidak akan mampu memecah sepi. Sakit hatiku menanggung rindu kehadiran cinta dulu, memujur rayu tiada berguna lagi. Aku derita, tapi jika oleh Mimi Haris yang sudah pun bersama kita. Hai Mimi. Hai. Assalamualaikum. Cantik-cantiknya di studio. Dia pun sama. Mimi sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Mimi, sebagai permulaan boleh kongsikan tak mengenai lagu Tapi Jika ni? Okey, kalau kita cakap mengenai lagu Tapi Jika ni atau dalam bahasa Inggerisnya adalah What If. Lagu ini adalah mengenai satu perhubungan, tak kisahlah suami isteri ataupun relationship biasa, boyfriend girlfriend ke, ia berada di dalam satu perhubungan yang toksik. Maksudnya dia seorang wanita ni kalau dalam kisahkan kita punya video klip ni, seorang wanita ini dia menghadapi masalah kemurungan kerana relationship yang toksik dan sebagainya, tapi dia ada terfikir what if, tapi jika, what if dia tak bertemu dengan lelaki tu, apa akan jadi pada kehidupan dia? Adakah jadi seperti macam sekarang ini ataupun lebih bahagia? Macam tu. Itulah kisahnya. Mimi, sebenarnya itulah kisahnya. Ya, ada banyak orang kata perkataan yang tersirat di sebalik yang tersurat daripada naskah yang dikongsikan oleh Mimi kali ini, betul tak? Dan kalau kita lihat tarikh sebenarnya ia dikeluarkan ataupun single ini diriliskan merupakan tarikh yang istimewa juga buat diri Mimi. Mungkin Mimi boleh kongsikanlah juga bagaimana penerimaan peminat-peminat Mimi selepas beberapa tahun. Lagu yang popular dulu Sastra Kupu-Kupu tahun 2013. Betul. Mungkin Mimi boleh kongsikan. Ingat Okey, seperti mana yang anda semua tahu, sebelum ini ataupun mungkin ada yang baru mengenali saya sebelum ini telah pun rilis single juga. Okey, lagu Sastra Kupu-Kupu alhamdulillah mendapat sambutan kerana ia merupakan original soundtrack untuk drama masa itu. Tapi ramai yang macam duk tanya, Mimi bila nak buat comeback, sebab dia nampak Mimi buat lagu untuk hari raya bersama Ayam Nita, Najwa Latif dan juga ada lagu OST yang lain bersama dengan Ipoh Drama Band. Tapi ada yang kata Mimi kita nak solo daripada Mimi. Jadi saya bukan apa, saya dah macam buat masa sekarang ni, mungkin ada yang mereka tahu saya juga adalah pengacara untuk TV Home Shopping di Wow Shop. Jadi saya buat masa sekarang ni, saya lebih pada ketika ini macam lebih selesa untuk pengacara. Tapi kerana ramai yang sangat kata Mimi buatlah comeback, jadi saya pun macam tiba-tiba ada rakan sekerja saya iaitu Zack American juga, dia macam kata Mimi you nak tak I ada satu lagu ni, bila I bayangkan lirik ini I bayangkan you. Jadi saya macam ya betul, masa dia cakap tu macam serius lah kan, kau ni memang betul ke kan. So saya kata why not you dengar dulu lagu ni. Jadi bila saya dengar lirik daripada Zack American dan juga music producer kami tu Rinkarnai, co-composer kami adalah Rinkarnai dan Zack American. Bila saya dengar, pertama kali saya dengar tu saya dah menangis. Saya dah memang jatuh cinta dengan lagu ni. Okey, kenapa saya memilih tarikh tersebut? Sebab bagi saya itu adalah satu tarikh yang bermakna untuk saya memulakan kehidupan saya yang lebih baru. Macam tu. Pastinya peminat-peminat Mimi pun semua gembira akhirnya Mimi Haris ada single terbaru, dan tahniah juga kami ucapkan Mimi. Terima kasih. Baik Mimi, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton wanita hari ini di mana nak dengar lagu Tapi Jika dan juga Instagram Mimi Haris sendiri. Okey, lagu ini anda boleh dengarkan di YouTube Aries Music.
Type je Tapi Jika Mimi Haris akan keluar dekat sini, ataupun boleh dengarkan di iTunes ada, Spotify pun ada. Type je Mimi Haris akan keluar Tapi Jika. Juga kalau ada siapa yang mungkin kata nak mengenali saya dengan lebih dekat, nak tahu saya punya live macam mana dan sebagainya, boleh follow saya dekat Facebook Mimi Haris II atau Mimi Haris 2, ataupun fanpage ada Mimi Haris, juga dekat Instagram Mimi Haris dan juga YouTube Mimi Haris. Okey, baiklah, terima kasih Mimi kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini untuk kongsikan tentang what if. Tapi jika. Terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya diucapkan. Terima kasih. Okey, baik, kami di Wanita Hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Pejam celik nampaknya dah pun sampai ke penghujung siaran Wanita Hari ini, siaran 9 Februari 2021, Hawa. Cepat je masa berlalu dan diharapkan segala perkongsian yang dibawakan oleh Wanita Hari ini pada hari ini memberi inspirasi kepada anda semua. Kan tadi kita pun dah kongsikan pelbagai resepi, harapnya memberi inspirasi kepada anda untuk menu-menu juadah-juadah untuk hari-hari yang seterusnya. Okey, dah buat masakan tu tak apa. Kalau nak kongsi ataupun tayang menu anda itu di laman sesawang Instagram, anda boleh tag kami di Instagram WChat TV3. Tapi yang penting, orang kata, ada setengah orang kata janganlah tayang pula kemesraan. Sebab kadang-kadang kalau tayang kemesraan tu secara berlebih-lebihan, ia mungkin boleh menimbulkan fitnah dan pelbagai lagi. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda esok dengan topik tayang mesra. Menarik topik tu. Jangan lupa bersama kami lagi pada hari esok di Wanita Hari ini 12.30 hari pada waktu yang sama. Dan Hawa, jangan lupa juga esok kita akan bersama dengan pelakon-pelakon daripada siri Melastik ke Hatimu. Jumpa lagi. Bye. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.